Nanti dia bawa macam raja. Okay, astaghfirullahalazim, 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 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita okey ke untuk start? Okey, insyaAllah. Okey. Okay, so sebelum apa-apa kita start, saya nak share satu hadis daripada Nabi SAW. Ketika beliau keluar, beliau ni refer kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba beliau dapati para sahabat duduk dalam halaqah. Beliau bertanya, apakah yang mendorong kalian duduk di majlis ini? Mereka menjawab, mereka refer kepada sahabat. Kami duduk berzikir dan memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan sehingga kami memeluk Islam. Maka Rasulullah SAW bertanya, demi Allah, kalian tidak duduk melainkan selain daripada itu? Lepas tu, sahabat menjawab, demi Allah, kami tidak duduk kecuali bertujuankan itu. Bertujuankan refer kepada itu, berzikir dan memuji kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan dekat mereka semua. Dan Nabi menjawab, sesungguhnya saya bertanya bukan kerana ragu-ragu, tapi Jibril datang kepadaku memberitahukan bahawa Allah sedang membanggakan kalian di depan para malaikat. Masya Allah. Sadaqallahul-azim. Sadaqallahul-azim ke? Kalau tu hadis. Hadis berapa? Hadis berapa tu? Hadis saya tak tahu, tapi kat sini hadis riwayat Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Tu. Nanti saya share dalam 5 momen lah untuk pada punya details pasal hadis ni. So alhamdulillah, sejarah scene yang dalam hadis ni kembali berulang pada saat ini, pada ketika ini yang semua orang tengah duduk di depan handphone dan laptop masing-masing, kecuali tak ada Nabi lah. Nabi dah wafat kan. Dan berkumpul dan bersama-sama berzikir dan memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan sehingga kami memeluk Islam. Pada sentence dan duduk bersama dan duduk semata-mata untuk memenangkan Allah dan membenarkan Allah dalam hati masing-masing kan. Masya Allah, alhamdulillah. So nak ajak semua orang betulkan niat sebelum apa-apa kita start. Dan kita recap sikit lah minggu lepas. Siapa ada ingat tak minggu lepas, one point minggu lepas punya session? Syahadah, Masya Allah. Barakallahu fiqh Kak Atim. So syahadah, apa lagi? Ingat tak yang scene suami dan isteri perkahwinan? Satu akad, satu lafaz yang membenarkan hubungan seorang lelaki dan perempuan kan? Mengubahkan 180 macam mana daripada seorang lelaki tu
Jadi kepada seorang suami kepada isteri dia daripada seorang perempuan tu menjadi seorang isteri kepada suami dia. So syahadah ni adalah satu akad, satu lafaz, satu sentence yang yang merubahkan kehidupan, yang merubahkan satu yang menuntut satu komitmen daripada seorang Muslim kepada Allah Ta'ala. So apa lagi? Kalimah syahadah ni apa lagi yang powerful mengenai kalimah syahadah ni? Yang mengubahkan seorang kafir menjadi Muslim, yang merubahkan seorang yang dicatatkan neraka kepada dia, tetapi selepas melafazkan kalimah syahadah tu dicatatkan untuknya syurga. Tapi provided dengan bukan semata-mata melafazkan je, tapi memahami dan hidup bersama lafaz kalimah tu. Dan ingat tak yang minggu lepas kita baru go through part yang one sentence, yang mana asyhadu alla ilaha illallah. So one sentence aku naik saksi Allah itu Tuhan kita. So ilah, kan ada perkataan asyhadu alla ilaha. So ilaha tu ilah, maksud dia apa? Maksud yang kita faham daripada minggu lepas. Maksud Allah adalah pemelihara, Allah adalah penguasa, Allah adalah yang menguasai setiap kehidupan kita. So tanpa kita berlengah, kita paskan kepada Kak Alak, Dr. Alak Syikil. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar jelas Okay, so Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah telah memberikan kita sekali lagi peluang lah. Alhamdulillah hari ini ahlan wa sahlan kepada semua sisters yang bersama dengan kita pada malam ni. Sebagaimana yang tadi kita telah Chu telah cerita satu hadis yang best kan, tentang Allah tu berbangga kan dengan hamba-hambanya yang duduk bersama-sama untuk mengingati Allah kan, untuk mendalamkan lagi kefahaman dia tentang agama kan. Betapa bestnya kan kalau kita ni boleh bayangkan Allah tu mention nama setiap satu daripada kita ni bersama para malaikat ni kan. Bestnya kan kalau kita bayangkan Allah cakap hari ni bangga sangat sebab Amira Ili ni malam ni dia duduk dalam satu sesi di mana sesi ni dia belajar tentang aku. Bagus sangat hamba aku ni. So malaikat-malaikat semua dengar. Macam faham tak? Macam malaikat tu kan satu creature yang sangat hebat kan. Tapi Allah tu membangga-banggakan tentang kita di depan para malaikat kan. Macam kalau kita imagine dekat kalau dekat kelas kita kan. Dekat kelas kita, kalau kita baru first time masuk kelas lah contohnya kan. Lepas tu kan, cikgu kita tu, dia masuk kelas, lepas tu dia pun kata, saya punya anak murid yang saya paling suka sekali ialah Atim. So kita dah rasa macam, wish, masuk kelas pun rasa semangat kan. Sebab je, kita ni sangat-sangat dibangga-banggakan Allah di hadapan semua makhluk di langit kan. Best kan. Jadi Alhamdulillah kan,
kita ni diberi peluang kan, instead of kita ni duduk bersaya saja ataupun kita ni duduk tak buat apa-apa atau kita duduk terbaring-baring ataupun buat sesuatu yang tak bermanfaat, tapi hari ni Allah telah memberikan hidayah kepada hati kita untuk lebih mengenali Allah, untuk lebih mendalamkan lagi kefahaman kita tentang agama Islam ni. Jadi insya-Allah kita akan sambunglah sesi kita yang minggu lepas. Jadi minggu lepas kita bercakap tentang apakah erti syahadah kan. Jadi kita last week kan kita cakap tentang satu perkataan yang merubah every single thing kan. Macam seolah-olahnya perkataan tu sangat macam pelik kan. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benda ni menyebabkan, satu perkataan ni menyebabkan sehingga mana apa yang terjadi selepas tu. Satu hubungan di antara lelaki dengan perempuan yang tak boleh bersentuhan jadi halal kan. In fact, diorang boleh bersetubuh sehingga melahirkan beramai-ramai anak kan. Ada orang kahwin sampai 12 anak, ada orang kahwin sampai 14 orang anak kan. Tapi hebatlah kan, daripada kita tak boleh pegang dia, tiba-tiba lepas dia sebut, aku terima nikahnya, tiba-tiba jadi halal kan. Lepas tu wanita tersebut boleh mewarisi harta dia kan. Daripada tak ada kaitan, tiba-tiba wanita tu boleh mewarisi harta dia. Dan anak-anak tu pula boleh mewarisi harta bapa dia kan. So hebatlah kan. Hanya dengan satu akad kan. Tapi kita tak perasan ada lagi satu akad kan. Di mana lagi besar lagi akad ni kan. Di mana sebelum kita kahwin pun kita telah sebut akad ni. Iaitu satu perjanjian dengan Allah SWT. Setiap hari kita, setiap saat kita, dalam sehari kita ucapkan berapa kali? Banyak kali kan? Sebab kita semayang, dalam satu kali semayang kita ada berapa tahiyat? Kecuali subuh lah. Subuh ada sekali, betul tak? Subuh sekali. Lepas tu dalam solat zuhur kita ada 2 kali. Solat asar kita ada lagi 2 kali. Solat maghrib ada 2 kali. Solat isyak ada lagi 2 kali. So a total of berapa kali? 9. Paling minima berapa kali? Sorry. Sebenarnya saya, okey, sekejap berapa kali? 9 kali. 9 kali. Betul. So bayangkan kita setiap hari tu kita ucapkan akad ni, akad kepada Allah SWT ni sebanyak 9 kali. Banyak kali kan? Maksudnya kita hari-hari ulang. Kalau kita kahwin tu akad dia sekali je kan? Tapi kalau kita berjanji dengan Allah ni, akad kita dengan Allah ada 9 kali setiap hari. Kahwin sekali, kecuali kahwin banyak kali lah. Kan? Tapi bukan kita pun yang sebut kan, lelaki lah yang sebut kan. Tapi nak katanya kita ni hari-hari sebut akad kepada Allah sebanyak 9 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Okay, so last week kita dah go through pada part apakah maksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Boleh reverse sikit tak Cu? Slide tu. Jadi lagi sekali, lagi satu. Jadi last week kita sempatlah go through kan. Okay, ke depan. Okay. Kita sempatlah go through kan apa maksud. Ke depan lagi sekali, sorry. Lagi sekali, satu lagi slide. Okay. So kita sempat kan go through bila kita kata apa maksud ilah, apa maksud Rabb kan, apa maksud bila kita kata Allah tu adalah Tuhan kita kan. Dan kita telah go through kan, maksudnya betapa sebenarnya kan bila Allah itulah penguasa kita, bila kita kata Allah tu adalah ilah kita, maksudnya kan macam kita revise kan last week kenapa orang Quraisy ni dia susah sangat nak ucapkan syahadah tu. Sebabnya dia tahu bila dia ucapkan syahadah itu bermaksud dia tidak own lagi hidup dia. Dia kena sembah satu Tuhan saja. Dia tak boleh sembah sembahan-sembahan yang lain lagi. Dia tak boleh sembah berhala, dia tak boleh sembah harta dia tak boleh sembah anak-anak dia tak boleh sembah benda-benda lain lagi. Dan dia juga kena yakin yang Allah itulah pemberi rezeki dia kan. Pemberi rezeki dia, pemelihara dia, yang menjaga dia. Dan Allah itulah adalah satu-satunya punca kehidupan kan. Kalau tak ada Allah, maka tak ada seluruh dunia ni kan. Dan kalau Allah tu tak ada, kita ni tak own apa-apa. So kita dah go through benda ni. Saya
slide ni just nak macam refreshkan lah apa yang kita telah go through kan. Dan kalau kita masih ingat kan last week kan, kalau kita yakin, ingat tak contoh yang saya bawa tu, saya kata kalau kita kata kita ni betul-betul mengilahkan Allah, kenapa bila Allah minta masa kita ni boleh cakap dekat Allah, alah busy lah kan. Kita kata kita busy, padahal sedangkan Allah ciptakan kita, Allah juga yang memberi masa kepada kita. Tapi kenapa bila mana Allah meminta masa kita, kita kata dekat Allah, sorry lah Allah, saya busy lah, saya tak boleh nak spend masa saya untuk Allah. Masih ingat Okay, so sekarang kita akan pergi pada part kedua syahadah kita, iaitu pada part kedua tu kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay. Jadi, so kita nak cerita tentang satu analogi. Saya suka gunakan analogi untuk bawa cerita saya. Jadi kita senang nak faham sikit kan. So let's say lah kan, kalau lah kita ni pergi jalan. Siapa pernah pergi jalan-jalan? Pernah tak ada orang kat sini pernah pergi jalan-jalan? Okay, ada. Kak Atin pernah jalan mana? Jalan-jalan dalam Malaysia je kan. Tak kisah Keluar mana-mana. Malaysia, biasa je lah. Adalah Selalu, pernah. Ada adalah. tak siapa yang macam pernah pergi, Amira Ali kata dia pernah pergi Mekah. Dekat Mekah ada jalan sendiri ke ataupun ada orang yang bawa? Selalunya ada mutawif lah kan. Mutawif tu adalah orang yang membawa orang-orang yang pergi umrah dan haji lah. Okey. Ada tak orang yang pernah pergi overseas dengan ramai-ramai ataupun dengan trip lah? Vietnam. Oh, banyak juga Amira ni berjalan. Okay, so let's say lah kan, kalau kita pergi Paris lah contohnya kan. Kita tak tahu Paris ni macam mana, kita tak tahu ambience dia macam mana, kita tak tahu suasana dia macam mana, kita tak tahu nak pergi tempat macam mana. So kita pun decide untuk pergi melalui satu tour agency kan. Jadi minta maaf lah saya punya gambar ni macam kurang syariah sikit. Dia punya tour guide tu free hair, tapi kita pergi Paris kan, so tak jumpalah tour guide Muslim, so dia belum jadi Islam lagi lah. Okay, contohnya lah kita pergi Paris. Jadi kita pun adalah mengikuti satu tour guide kan. Okay. Kalau kita pergi jalan kat tempat yang kita tak tahu, apa yang kita perlu? Kita perlukan tour guide. Okay. Kalau tour guide ni dia bawa kita ke mana? Dia akan bawa kita ke setiap tempat-tempat yang macam best kat situ lah. Tempat yang best, tempat makan yang best, kat mana boleh semayang, kat mana boleh buat sports activity, kat mana yang boleh sesuai untuk ambil gambar, kat mana hotspot dekat situ, betul tak? Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang tahu. Dia adalah orang yang lebih mahir tentang kawasan tersebut. Tapi cuba bayangkan, ada tak macam contohnya tadi Amira tadi dia pernah pergi umrah kan. So mutawif tu adalah orang yang macam mahir lah kan. Mahir dengan macam mana location hotel kepada Kaabah contohnya. Lepas tu bila sampai Kaabah, dia akan lead kan, untuk the first umrah tu dia akan lead kan, dia akan bawa pergi daripada niat kan, niat di mikot, lepas tu dia akan pergi bawa kita tawaf, lepas tu dia akan bawa kita sa'i kan. Even tawaf tu setiap kali pusingan pun dia akan guide kita. Cuba bayangkan, logik tak kalau macam kita yang tak tahu apa-apa ni, kita ni pula cakap kan, dekat mutawif tu, kita pula cakap kat tour guide kita tu, dia kata contohlah tadi mutawif tu kata okey sekarang ikut saya nak pergi tawaf, kita tawaf 7 kali. Lepas tu kita kata tak, mana ada tawaf 7 kali, tawaf kena 10 kali. Macam tu. Tak logik lah kan, kita tak tahu kan, daripada tempat yang kita tak tahu, lepas tu kita pula pergi macam pandai-pandai pula kan. Ataupun kalau kita tengok dekat macam kalau kita pergi yang Paris tadi tu, kita pula cakap dia, mana ada Paris. Dia kata, sekarang saya nak bawa pergi Eiffel Tower. Eiffel Tower ni adalah tempat yang paling romantik dalam satu dunia kan. Tak adalah, saya tak nak pergilah dekat Eiffel Tower tu. Eiffel Tower tu mana ada romantik, mana ada cantik sangat. Saya nak pergi tepi Tasik je lah. Saya tak naklah pergi situ kan.
Kalau kita ikutkan, tak logik lah kan perbuatan tu. Mana ada seorang turis, seorang yang tak tahu, seorang yang baru kepada tempat tu, seorang yang tak tahu dan tak mahir pada tempat tu, tiba-tiba dia ni pula macam pandai-pandai, lebih pandai daripada orang yang telah ada pengalaman, orang yang telah diberikan pengetahuan, orang yang telah diberikan pengajaran tentang tempat tersebut. So macam tu juga Islam kan. So Allah ni dia sangat baik Allah ni sangat hebat, sangat agung, sangatlah kita panggil dia sangatlah kasih dan sangatlah sayang kepada hamba-hamba dia kan. Dia tahu kan sekarang ni kalau kita faham kan daripada slide tadi kan, bila kita faham Allah ni lah source segala kehidupan. Dan Allah kata kamu ni mesti taat kepada aku. Tapi kita macam pelik kan, macam mana aku nak taat kepada kau? Aku nak buat apa? Aku nak buat macam mana? So Allah kata tak apa, ikut Quran. Tapi Quran pun bila turunnya Quran, macam mana nak buat benda-benda dalam Quran? Allah ni sangat sayangkan kita kan. Bukan saja Allah ni turunkan Quran sebagai satu panduan kehidupan, Allah juga turunkan pada masa yang sama, Allah turunkan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kan. Di mana dia ni menjadi tour guide kita. Dialah menjadi baginda SAW ni menjadi kita punya guide, kita punya mutawif dalam mana kita nak melalui kehidupan di dunia ni kan. Macam kalau kita tengok dalam sirah kan, kisah Rasulullah ada sekali tu, bila Rasulullah nak pergi umrah kan, ni peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah nak bawa sahabat-sahabat pergi umrah kan. Masa tu dia orang ni daripada Madinah lah nak pergi dekat Mekah. Tapi bila pergi ke Mekah, niat dia tu nak pergi umrah. Ni sekitar perjanjian Hudaibiyah lah, sebelum termeterainya perjanjian Hudaibiyah tu. Jadi dia nak pergi umrah, nak pergi Mekah untuk tunaikan umrah. Tapi akhirnya Quraisy tak bagi dia orang masuk. Jadi apa yang berlaku? Dia orang dah niat dekat mikot kan. Dia orang dah niat, tapi dia orang tak boleh buat umrah. Jadi dia orang kena batalkanlah umrah tersebut dengan bercukur. So Rasulullah bila suruh bercukur tu, sebab sahabat-sahabat ni fresh kan. Dia orang ni pergi Mekah tu semangat nak tunaikan umrah kan. Bila tiba-tiba Quraisy tak bagi dia orang masuk, dia orang semua macam fresh menonggeng kan. Macam kalau kita kan hari tu sebelum COVID kan, kita semua ni dah beli tiket kan. Ada tak orang yang sebelum COVID dah beli tiket nak pergi mana-mana, sekali disebabkan COVID maka tak dapatlah pergi jalan? Ada tak? Ada. Kak Atim nak pergi mana? Tak nak balik kampung semua kan. Balik kampung. Okey, ada book hotel. Amira nak pergi mana? Amira ni selalu berjalan lah. Faham. Okey. Saya meant to go to Australia pada masa tu. So saya patutnya ada trip lah dengan nak bawa mak saya, dia baru habis bersara. Kononnya trip retirement dia lah, hadiah retire. Tu Farah dah pergi beli tiket ke Jepun. Kan. Lepas tu bila COVID kan, apa yang berlaku, tiket tu kita tak boleh fly kan. So kita frust kita macam rasa macam frust lah. Frust yang macam aduh tak puas hatinya kan. Macam apa tu, barang dah beli kan. Macam perasaan tu bayangkan, kalau boleh kan, kalau lah kita boleh macam still berharap kan. Di saat-saat terakhir tu pun macam masih lagi berharap, tolonglah sempat fly kan. Sebab saya punya flight tu betul-betul seminggu 5 hari sebelum PKP berlangsung. Memang short sangat-sangat lah. Masa tu macam setiap hari pun macam doalah kita lepas nak pergi kan. Sebab tu family trip yang agak ramai jugalah, involve few people jugalah. Jadi hari-hari duk message dalam grup tu, doalah kita dapat fly kan. Last dia memang tak dapat fly. So bayangkan sahabat-sahabat ni nak sangat balik Mekah, nak sangat tunaikan umrah pada tahun tu. Tiba-tiba bila dah sampai dah umrah, tak boleh masuk umrah, tak boleh nak masuk Mekah, tak boleh masuk Mekah, tak boleh tunaikan umrah. So diorang sangat frust. So bila Nabi kata kat diorang, okey, kita semua kena
batalkanlah niat kita untuk umrah tahun ni, kita semua kena bercukur. Jadi semua orang tak nak bercukur. Nabi kata bercukurlah. Diorang semua tak nak bercukur. Bercukurlah. Diorang semua tak nak bercukur. So Nabi frust dia pergi mengadu dekat isteri dia. So isteri dia kata, apa kata kau? Bercukur. Nanti mesti kawan-kawan kau ikut kan. Jadi barulah Nabi bercukur kan. Kemudian semua sahabat pun ikut. So kenapa kita nak cerita? Nak katanya best lah kan, macam Nabi ni diutuskan untuk mengajarkan kita setiap benda-benda yang kita tak tahu. Nabi ni diutuskan untuk explain pada kita. Bila kita tak tahu nak buat apa, Nabi ada kat situ untuk explain kan. Nabi telah ajar macam mana nak solat kan. Nabi telah ajar kita macam mana nak berkasih sayang antara seorang anak kepada ibu bapanya. Nabi telah ajar kita macam mana nak berkeluarga. Nabi telah ajar kita macam mana nak hidup. Nabi telah ajar kita macam mana sepatutnya melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi ni. Nabi telah ajar kita cara kehidupan yang sepatutnya seorang Muslim ada. Kan? So imagine kalaulah kita ni di atas muka bumi ni, lahir zaman sekarang ni, tiba-tiba kita kata, alah apa benda Nabi ajar dulu tak relevan lah. Logik tak benda tu? Seolah-olahnya samalah macam kita cakap kat mutawif kita tadi, bila dia kata, ikut saya tawaf ya, tawaf ni ada 7 kali pusingan, nanti setiap kali pusingan tu ikut apa yang saya baca. Lepas tu kita kata kat dia, tak nak, saya tak nak ikut. Awak ni tak ajar saya benda yang betul, saya nak ikut cara saya sendiri. Macam tu lah kan, seolah-olahnya perbuatan kita tu kan. Bila kita kata, saya bersaksi dan aku bersaksi, Muhammad itu pesuruh Allah, maksudnya apa? Maksudnya kita ni sedang mengakui bahawa Rasulullah adalah the person yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa dan menggalas manhaj Islam yang sepatutnya dibawa oleh manusia dalam kehidupannya. Patutnya kalau kita betul-betul dah mengakui kan, lepas kita dah ucap la ilaha illallah, kemudian kita ucap Muhammadur Rasulullah, maksudnya kita ni kena ikutlah apa saja peraturan hidup yang Rasulullah dah ajar. Apa saja bila Rasulullah kata kita ni hidup kena devote hidup kita untuk Allah, kita kena buat macam mana Rasulullah SAW buat kan. Kalau kita ni tak ada kesediaan untuk mengikuti apa yang Rasulullah buat, maka sebenarnya kita telah melanggarlah iktikad kita telah melanggarlah apa yang kita duk kata hari-hari, duk ulang 9 kali dalam hidup kita ni setiap hari, tapi kita sebenarnya telah langgar kan. Macam mana Rasulullah tu hidup, macam mana Rasulullah ni makan, macam mana Rasulullah masuk toilet kan. So kita ni pula macam kita ni apa yang berlaku, kita masuk toilet suka hatilah kaki kanan ke kiri kan. Bila kita nak minum air, suka hatilah aku nak minum air berdiri ke, berjalan ke, berlari ke, sambil baring ke, sambil bergolek ke kan. Kalau kita ni nak marah kan, nak marah juga tak kira, nak marah, nak hentam semua benda, nak pukul semua orang, nak mencarut semua kan. Ada tak kita macam bila kita nak marah tu, kita fikir kan, bila Rasulullah marah, Rasulullah buat macam mana kan? Kalau Rasulullah macam happy, Rasulullah buat macam mana kan? Kalau Rasulullah setiap hari, dia buat apa dalam hidup dia kan? Bila Rasulullah solat macam mana? Kan? Kita fikir tak benda-benda ni? Ataupun kita tak fikir kan? Malaslah hari ni nak semayang lebih-lebih, semayang cukup-cukup dah lah kan? Itu maksudnya kita ni dah menolak kan? Dah menolak hak Rasulullah SAW sebagai pesuruh Allah. Kita telah menolak Rasulullah ni sebagai manusia yang telah menunjukkan kita cara kehidupan yang sepatutnya yang diiktiraf oleh Allah SWT. Boleh pergi kepada next slide. Cu? So, benda ni sangat besar lah kan? Benda ni sangat besar kan? Okey, sebenarnya kan macam contohlah kan, kalau kita ni kata kita ni beriman kepada Allah SWT dan kita ni beriman kepada Rasulullah SAW kan, kalau kita tengokkan sahabat-sahabat kan, sahabat-sahabat ni adalah satu contoh di mana diorang ni sangat devote hidup diorang, sangat ikut Rasulullah, sampai kan sahabat-sahabat ni betapa comelnya sahabat-sahabat ni kan. Diorang ni sampai macam bila Rasulullah ni berjalan kan dekat Mekah dengan Madinah, diorang kan hidup dekat atas padang pasir kan. Lepas tu bila diorang hidup dekat atas padang pasir, bila dia berjalan, apa yang akan tinggal bila seseorang jalan atas padang pasir? Kalau kita jalan kat pantai lah kan. Bila kita jalan tu ada apa dekat pasir tu? Ada bekas
tapak kaki kan. So sahabat dia sangat-sangat nak ikut Rasulullah, sampai kan bila Rasulullah berjalan, dia orang akan ikut tapak-tapak kaki tu punya bekas kan. Betapa dia orang ni nak ikut dengan Rasulullah ni kan. Bukan setakat diorang ni kan, diorang ni akan sentiasa tanya Rasulullah, apakah cara paling afdal kan, apakah amalan yang paling afdal, apakah cara hidup yang paling Allah suka, apakah benda yang paling Allah suka kan. Sampai kalau kita dengar kan kisah-kisah sahabat kan, bila Rasulullah bangun tengah malam, sahabat-sahabat pergi ikutkan dia, bangun lepas tu senyap-senyap ikut dia solat kan malam-malam kan. Tiba-tiba Rasulullah pula baca pula surah panjang-panjangan. Baca Al-Baqarah, lepas Al-Baqarah baca surah Ali Imran, lepas Ali Imran baca pula surah An-Nisa. Lepas tu dia rukuk pun sama panjang dengan dia baca surah-surah tu tadi kan. Sampai sahabat akhirnya give up. Give up sebab macam panjang sangat lah Rasulullah ni kan, tak larat aku kan. So nak katanya, betapalah sahabat ni macam sangat-sangat melaksanakan bila dia ucapkan syahadah tu, dia betul-betul melaksanakan Muhammad Rasulullah tu kan. Betul-betul memang betul-betul mengiktiraf position Rasulullah sebagai pesuruh Allah tu. Tapi kita kan, macam mana kita ni kan? Kita ni dalam hadis kita baca macam tu, tapi kita pula pergi buat benda lain kan. Contohnya minta diskaun kan. Minta diskaun pula bukan minta diskaun dengan Rasulullah ke apa kan. Sendiri-sendiri bagi diskaun kan. Bila Rasulullah kata masuk toilet, masuklah kaki kanan, keluar toilet, keluar kaki kiri, kita lantaklah kaki kanan ke kaki kiri kan, kari. Saya dah makan, saya bukan lapar. Okay, kalau berguak, tutuplah mulut kan dengan belakang tangan kiri kan. Lepas tu kita pun apa kisah, tak apalah tangan kiri ke tengah ke tak buat ke kan, ambil tangan orang lain ke tutup mulut kita kan. So kita ni sangat susah lah nak ikut kan. Bahkan kita ni selalu beralasan untuk ikut kan. Jadi macam mana kan bila kita kata kita ni setiap hari kita ikut tu, maka maksudnya kan setiap hari tu kita sebenarnya telah melanggar syahadah kita kepada Allah SWT dan juga syahadah kita dengan Rasulullah SAW kan. Patutnya hukum yang dibawa oleh Rasulullah tu sangat-sangat besar lah kan. Sangat-sangat besar. Sampai kan kalaulah kan polis ke hakim ke tentera ke kat dunia ni tak bagi kita solat, maka kita ni kena lawan dia orang kan. Sebab apa? Kalau kita telah bersyahadah, maksudnya tak ada hukum, tak ada benda yang lebih besar daripada hukum yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kan? Hattalah polis ni nak tembak kita ke, tentera ke nak tembak kita ke, kita ni tak boleh tidak kena follow. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasulnya tu adalah kalau kita dah go through kan maksud syahadah tu kan, itulah benda yang sepatutnya bila kita faham ni kan, kita ni devote seluruh kehidupan kita bagi seluruh ketaatan kita kepada kedua-dua benda ni saja kan, iaitu Allah dan Rasul. Sebab itulah kan bila Rasulullah SAW nak wafat kan, dalam khutbah wida baginda SAW, dia cakap apa? Dia cakap kita, aku tinggalkan kepada kamu dua benda kan. Kalau kamu ikut dua benda ni, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya kan. Iaitu apa? Kitabullah, Al-Quranul Karim dan juga sunnahku. So kita ni pelik lah kan. Peliklah kita ni bila mana manusia ni, kita ni pula nak sibuk ambil benda lain untuk jadi guidance kita kan. Apa yang jadi guidance kita? Kita ambil adat kebiasaan kan. Kita ambil apa yang orang Amerika buat kan. Kita ambil apa yang orang Instagram suka buat kan. Kita ambil trend-trend terkini. Kalau trend sekarang Sugu Pavita, semua orang pergi tengok Sugu Pavita. Kalau trend sekarang TikTok, semua orang tengok TikTok kan. Semua orang buat TikTok kan. Saya baru-baru ni dekat tempat kerja. Lepas tu kita orang ada buat macam inspection bangunan baru, sebab sekarang kan nak buka satu hospital baru kan dekat UKM, nama dia hospital kanak-kanak lah. Hospital kanak-kanak UKM, hospital pakar kanak-kanak. Lepas tu masa kita orang tengah inspection tu, tiba-tiba saya tengok macam saya punya staff nurse tu tengah bernari-nari. Rupanya dia tengah buat TikTok kan di saat kita orang tengah buat kerja tu. So macam kelakar lah kan, macam dahsyatnya kan situasi ni kan, sampai macam TikTok ni jadi kegilaan semua orang kan. Dan kalau kita tengok ada orang sampai macam buat dia sampai mati. Kejap.
Kejap saya soalan tu macam jauh sikit. Okay, kejap Nabi siapa? Okey, nanti saya akan jawab soalan ni. Kita hold dulu. Sorry nak charge phone. Dia doktor. Macam dia budak-budak sains lah sebenarnya, tapi kita orang sama-sama nak ni lah. Nak apa? Berusrah kan. Saya ingatkan saya dah sambung wire dia tadi. Okay. Alright. Okay, nanti saya akan jawab soalan ni. Kita hold dulu soalan ni. Okay. So, okay, kita sambung So sepatutnya bila mana kita dah mengaku kan, bila kita bersyahadah tu sebenarnya benda tu sangat berat kan. Sebenarnya kita tak patut ikut benda-benda lain dah kan. Even kalau seluruh lah manusia ni follow ke jalan tu, tapi kalau Allah dengan Rasul kata tak buat cara ni, kita kena ikut jalan Allah dan Rasul kan. So kalau kita fikir-fikir kan hari ni kan, kita buka almari kita kan, baju mana yang sebenarnya ikut kriteria yang Rasulullah dah kata boleh pakai, yang dalam Quran kata boleh pakai. Kita tengokkan baju kita. Kalau yang ketat tu tak okey lah. Kalau yang jarang tu tak okey lah. Kalau yang seksi, yang colour dia terlalu vibrant sampai menarik perhatian, tak okey lah sebenarnya kan. Kalau kita tengok kerja kita kan, kalau kita tengok kerja kita ni syariah compliance tak? Kan? Adakah pekerjaan kita ni Allah redha tak dengan benda ni? Adakah dihalalkan? Adakah setiap sistem yang digunakan tu halal? Ada tak elemen-elemen yang kita kata syubhah, yang meragukan dalam pekerjaan kita? Kalau ada, maksudnya pekerjaan tu tak okey kan? Pernah ada satu sister ni lah, dia sangat bagus lah, Masya Allah. Dia masih muda. Lepas tu dia baru nak start kerja. Pada masa tu ni kerja sambilan lah, sementara dia betul-betul kerja dia yang sekarang lah. Dia sambilan tapi macam kiranya nak ambil kerja, tapi macam masa tu dia kerja dekat kedai serbaguna. Serbaguna ke? Serbaneka. Serbaneka. Jadi contohnya macam 7-Eleven atau kedai-kedai serbaneka lah. Lepas tu sampai macam dia tanya kita orang kan, sebelum dia nak kerja tu dia kata, saya perasan kat kedai ni ada jual arak lah. Boleh ke sebenarnya saya kerja dekat sini macam nak katanya, sepatutnya tak kan, macam kiranya patutnya kalau ikut rules, kalau kita tengok macam kalau ikut hadis, kalau ikut apa yang Rasulullah pernah cakap, kita tak boleh kerja pun dekat tempat-tempat yang menjual benda-benda yang haram kan. Sebenarnya kita macam bersekongkol dengan dia walaupun kita tak minum arak tu. So apatah lagi kalau kita kerja di syarikat-syarikat yang contohnya ada menggunakan riba kan, ada mengamalkan benda-benda yang tidak telus kan, benda tu sangatlah macam sebenarnya tak okey kan. So berat kan bila kita fikir ni kan, macam susahnya. Apatah lagi kalau syarikat tu dia punya manager contohnya tipu kan, dia punya owner banyak buat penipuan pada orang lain. So kita macam mana kita bekerja dengan kita tak tahu sumber yang dia dapat kan, sumber yang digunakan, duit yang digunakan untuk bayar gaji kita ni, kita tahu daripada situ adalah sumber-sumber yang haram. So berat kan? Kan susah kan sebenarnya kan? Sebab apa kalau kita fikir suka hatilah bos aku tu nak ambil sumber mana kan, asalkan gaji aku dapat bulan-bulan kan. Senang kan macam tu. Sebab itulah siapa-siapa yang betul-betul beramal dengan syahadah dia, siapa-siapa yang kan, ingatkan hadis yang minggu lepas saya share kan, siapa-siapa yang betul-betul mengucapkan syahadah ni dan hidup dengan syahadah ni, maka Allah janjikan syurga untuk dia kan. Sebab sebenarnya memang susah untuk betul-betul laksanakan. Siapa-siapa yang betul-betul faham tuntutan syahadah dan laksanakan syahadah ni dalam kehidupan dia, maka betul lah memang syurga je yang layak untuk dia. Sebab memang susah. Sebab apa nak ikut Allah dan Rasul dalam keadaan semua orang berjalan menentang Allah dan Rasul, itu adalah satu benda yang sangat susah. Okey, kita pergi kepada next slide. Okey. So, kalau kita dah faham kan, benda yang kita tadi kan, dah faham syahadah ni, dah faham Rasulullah SAW tu sebagai role dia sebagai seseorang yang membawa syariah Allah dalam muka bumi kan, sebagai tour guide kita kan, orang yang telah menuntun jalan kehidupan kita kan. Pada hari ni kalau kita rasa kehidupan kita ni tak macam Rasulullah, kita kena tanya balik diri kita 10,000 kali kan, macam mana sebenarnya untuk kita ni kembali hidup dengan cara Rasulullah SAW hidup kan. Jadi apakah setelah kita faham kan maksud sebenar syahadah kita, apa maksud dia kan. So kita nak cerita pula kan, contohlah kan, contoh yang kita cerita pasal tour guide kan. So lupakan cerita tour guide tu, kita nak buat cerita baru sekarang ni. Cuba bayangkan hari ni kita ada let's say lah hari ni saya nak pinjam kereta. Saya nak pinjam kereta siapa? Hari ni saya nak pinjam kereta Haura contohnya. Saya nak pinjam kereta Haura. Lepas tu Haura kata, okey,
ambil lah kereta ni, pakailah. Haura ni ada kereta Lexus Lexus yang berwarna orange. Lexus ni kereta best ke kereta tak best? Siapa pernah tengok kereta Lexus? Kalau kat Malaysia ni dia sangat hebat lah kereta Lexus tu kan. Kalau kat overseas dia tak adalah mahal sangat, tapi kat Malaysia ni harga dia paling kurang lah model yang biasa-biasa pun 300,000. 300,000 ni boleh beli boleh beli sebiji rumah kan. Okey lah. So tanya Haura boleh tak pinjam kereta Lexus awak? Haura kata boleh, ambil. Pakai guna kan. Okey, lepas tu kan, okey tak kalau saya yang meminjam ni, kan. Lepas tu saya ni guna kereta dia, lepas tu saya macam guna lenjan kereta dia, lepas tu macam tak isi minyak, lepas tu patutnya dia kata kereta ni kena pakai minyak 97. Saya kata lantaklah saya nak pakai diesel. Suka hatilah, dia dah bagi saya guna, saya pakailah diesel. Lepas tu kan saya kata warna orange kereta ni buruk lah, saya nak cat warna lain lah, saya nak cat belang-belang, macam kuda belang. Lepas tu tak cukup dengan tu, saya pula bawa, patutnya kereta ni 2 seater je, macam kereta sport 2 seater, saya pula bawa 10 orang dalam tu. Tak kisah, suka hati saya nak buat berapa ramai, kereta ni kereta saya sekarang. Haura dah bagi kunci pada saya kan. Lepas tu kan paling jahat sekali paling jahat sekali bila Haura nak ambil kereta ni, saya kata kat dia, no, you cannot take my car, this is my car now kan. Kita marah dia, apa sebab pula nak ambil kereta ni? Biarlah, awak dah bagi kat saya kan. Seperti saya sekarang saya dah guna kereta ni untuk 10 tahun dah. Saya tak nak bagi. Tak boleh. Apa-apa saja pun saya tak boleh bagi awak kan. Layak tak sebenarnya perbuatan kita tu? Layak tak? Kalau saya yang pinjam kereta korang kan, saya pinjam kereta korang, lepas tu saya buat macam tu, apa yang semua orang nak buat kat saya? Kita rasa lebih bertanggungjawab. Tak, kejap. Tu yang dekat kau tu cakap. Okey. Marah. Ifa kata nak marah. Okey. Apa lagi yang patut dibuat pada orang macam saya? Report polis. Baiknya report polis. Kalau saya mungkin akan buat benda yang lebih nasty daripada tu kan. Saya akan buat macam apa saya nak buat. Mungkin saya akan cekik dia ke, calakan apa-apalah kan, ambil barang-barang dia balik ke kan. Kan. Maksudnya kan kita sangat marahlah dengan perbuatan tu kan. Jadi cuba bayangkan, okey pergi ke next slide kan. Cuba boleh tolong tukar ke next slide. Okey. Cuba bayangkan kita adalah hamba kepada Allah, betul tak? Allah adalah Tuhan kita. Allah beri hidup ni kepada kita. Okey? Hidup ni Allah bagi kita. Sebagaimana tadi Haura bagi saya kunci kereta tu, sebagaimana itu jugalah Allah telah bagi kita kehidupan ni. Allah telah bagi kita nyawa ni yang merupakan milik Allah initially-nya. Allah telah bagi, Allah cipta kita di atas muka bumi ni. Allah cipta kita dan bagi pada kita. Allah cipta kita ada tangan, Allah bagi pada kita tangan ni. Allah cipta mata kita, Allah bagi mata ni pada kita. Allah cipta telinga, Allah cipta awak punya muka yang cantik tu, Allah ciptakan kereta yang awak pakai, Allah ciptakan suami awak, Allah ciptakan anak-anak awak, Allah ciptakan segala-galanya. Allah ciptakan duit awak, Allah bagi awak segala harta yang awak ada hari ni kan. Segala benda yang awak guna hari ni, kereta awak, briefcase awak boleh bawa kereta, kebijaksanaan awak, kaki yang berjalan, semua tu Allah bagi supaya awak boleh hidup dekat atas muka bumi kan. Segala sesuatu ni milik Allah. Layak tak kita tiba-tiba kita ni guna tangan kita buat dosa pada Allah? Kan patutnya Allah kata tangan ni kan, kita tanyalah dalam Quran kan. Dalam Quran Allah kata apa? Allah kata gunakanlah kan. Apakah kamu tidak melihat kan? Apakah kamu tidak melihat alam kan? Segala ayat yang ada pada ayat dalam Quran tu maksudnya bukan ayat Quran semata-mata tetapi tanda-tanda yang ada di sekeliling kamu untuk belajar tentang kebesaran Allah kan.
Kan banyak kan ayat-ayat dalam Quran di mana Allah tu suruh kita belajar kan. In fact kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, kalau semua orang boleh buka surah Al-A'raf ayat ke 179 surah ke-7 ayat ke 179. Di mana Allah SWT dia berfirman kan, walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall kan ulaika humul ghafilun kan. So Allah kata nanti dekat akhirat bila berlakunya hari akhirat Allah ni akan penuhkan manusia Allah akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia kan. Kenapa Allah nak penuhkan neraka tu dengan jin dengan manusia? Diorang ni ada hati tapi tak guna untuk faham ayat-ayat Allah. So ayat-ayat Allah yang tadi yang saya cakap tu bukanlah sekadar maksudnya ayat tu bukannya ayat-ayat Quran semata-mata, tetapi segala tanda-tanda termasuklah langit, bumi, gunung, kucing, ulat, cacing, segala-gala benda kan. Itu adalah ayat kepada Allah kan. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ada mata tapi tak guna untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tak ada telinga tapi tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. So kan kalau kita tengok ayat ni kan, itulah apa yang berlaku kan. Kita ni Allah bagi setiap benda kan. Maka apa je yang layak bagi orang-orang yang Allah telah bagi pinjam ni kan. Yang tadi kan macam tadi Amira kata nak report polis kan sebab saya pergi buat macam tu kat kereta dia kan. So layaklah kan Allah ni kalau kita ni, padahal kita ni yang paling dahsyatnya dahlah kita ni Allah bagi semua tangan, kaki, mata semua kan. Lepas tu kita buat suka hati dengan kaki, tangan, mata kita ni. Lepas tu dalam pada yang sama kita declare hari-hari, ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, Allah semua hidup aku ni untuk kau. Allah, mata yang kau bagi aku ni adalah kau punya kan. Tangan ni pun kau punya, kaki ni pun kau punya. Tapi at the same time kita hari-hari buat lagi benda-benda yang kita buat hari-hari ni. Kita menyalahi syahadah kita kan. Kita buat benda yang sepatutnya Allah suruh tapi kita tak buat kan. Pelik tak kan? Kita ni macam orang yang psikotik kan. Kita cakap lain buat lain. Pernah jumpa tak orang yang psikotik? Dia kata dia kata dia tak buat tapi dia buat. Macam tu kan. So dahsyatlah kan bila kita ni mengatakan kita ni react kan seolah-olahnya benda-benda yang kita dapat daripada Allah ni macam kita punya kan. Kita tidak meletakkan kan hak yang sepatutnya pada Allah SWT kan. So kalau kita tengok kan, the first thing yang kita kena faham daripada statement syahadah kita tu dan tanggungjawab selepas kita ucapkan syahadah ni adalah pemilik segala sesuatu tu adalah Allah kan. Termasuk nyawa kita, termasuklah kecantikan kita, termasuklah tangan kaki kita, mulut kita, mak bapak kita, harta kita, kereta kita, duit kita, segala-galanya Allah punya. Dan kita ni hanyalah orang yang dipercayai untuk memanfaatkan barang pinjaman daripada Allah SWT. Untuk apa? Untuk please Allah. Bukan sebaliknya. Kalau kita guna segala pinjaman yang Allah bagi ni untuk tujuan yang sebaliknya, maka itu telah menyalahi syahadah kita. Jelas Scary tak? Scary kan sebenarnya kan. Kalau kita reflect lah kan. Dahsyat lah kan. Kalau kita ni sepatutnya tak berhak pun untuk menggerakkan kaki tangan kita ni dengan cara yang Allah tak suka kan. Sepatutnya kalau apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, kalau Allah kata Allah tak suka, Allah haramkan kamu ni makan benda yang haram. Tapi tu kita masukkan benda yang haram dalam mulut kita. So tu kita buat apa tu kan? Sama lah macam saya tadi isi minyak yang sepatutnya RON 97, saya pergi isi diesel dalam kereta tu kan. Sama lah macam tu kan. Tadi kita kata patutnya kereta tu muatan dia 2 orang. Saya pergi masukkan 10 orang. Sama lah kan. Kalau patutnya Allah kata jangan tamak, jangan cari harta berlebih-lebihan. Kamu ni pergi cari harta berlebih-lebihan kan. Dalam hidup awak tu fokus cari harta je, cari kejayaan je, cari kejayaan tak salah kan, tapi cari kekayaan je semata-mata. Tak kisah pasal Allah, tak kisah pasal nak infak, tak kisah pasal nak bersedekah pada orang, tak kisah pasal suruhan Allah yang lain-lain tu kan. So kalau kita buat macam tu, samalah kan macam apa yang saya cerita tadi kan, bila saya pinjam kereta Haura tadi, saya buat sesuka hati. Lepas tu bila Haura kata Mel lah balik kereta tu, saya pun tak nak bagi. Saya tak nak bagi kan.
Lepas tu apa maksudnya? Saya telah merampas hak haura kan. Hak haura sebagai pemilik kereta tu. Jadi kalau kita ni pada sehari-hari hidup kita ni kita hidup dengan cara yang bukan Allah nak, maka kita telah merampas hak Allah. Iaitu hak yang kita telah syahadahkan setiap hari kan. Di mana kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Kita kata hari-hari Allah, tiada Tuhan melainkan Allah kan. Tiada Rabb melainkan Allah. Tiada Tuhan yang layak kita sembah. Tiada Tuhan yang layak kita akur kepadanya. Tiada Tuhan yang layak kita percaya kepada dia kan. Tapi kita hari-hari telah tunduk pada harta, tunduk pada adat-adat, tunduk kepada kebiasaan-kebiasaan manusia lain, tunduk kepada jahiliyah, tunduk kepada kekafiran, kekufuran kan. Hari-hari kita tu tak ikut Allah kan. Ya Allah, betapa dahsyat je kan. Satu kata dan satu kalimah yang dikatakan kalimah yang baik ni kan. So sangat dahsyat kan. Sama juga kan, macam kalau kadang-kadang kan kita katalah kan macam susahnya nak buat syahadah ni kalau macam tu kan. Siapa rasa susah sekarang? Saya pun rasa susah walaupun saya dah dengar benda ni berkali-kali, dah baca buku ni berkali-kali, saya still rasa susah. Susah kan, berat kan benda yang dituntut daripada sebuah syahadah ni kan. Seolah-olahnya kita fikir boleh ke kita buat syahadah ni? Mampu tak kita ni nak buat syahadah ni kan? Mampulah kan, kerana Allah ni tak akan kan. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Beradanya sister-sister semua pada malam ni, mendengar pada malam ni, itu bererti Allah SWT tahu sister semua adalah manusia-manusia yang mampu kan. Dan in fact Allah memang tahu kita mampu kan. Dan kerana itu Allah menciptakan kita kan. Malaikat pun tanya, kenapa Allah nak cipta, awak nak cipta manusia yang menumpahkan darah, yang akan tidak taat kepada kau. Kenapa kau cipta? Allah kata apa? Kamu tidak tahu dan aku lebih tahu kan. Kan? Allah kata kamu tidak tahu dan aku lebih tahu. So siapalah kita ni nak cakap pula dekat Allah, tak boleh kot kan, tak boleh kot Allah kan, aku ni tak mampulah nak buat benda ni kan. Tak, Allah kata awak mampu. Allah telah menciptakan kita dengan tujuan kehidupan ni kan. Makanya kita ni kita kena nak katanya apa? Live it up kan. Menghidupkan syahadah ni dalam kehidupan kita kan. Even sampai bila mana Allah kata kita kena korban. Allah kata bayar, infak kan. Allah kata korbankan harta, korbankan nyawa kan. Allah kata bagi kan. Kita rasa macam sayangnya harta kita ni, sayangnya duit gaji kita. Kita penat-penat kerjakan setiap bulan kan. Sayangnya kan. Tapi kita sepatutnya tak merasa sedih kan. Sebab apa? Sebab memang Allah minta apa yang belongs to him kan. Allah minta apa? Allah minta sesuatu yang milik dia kan. Hatta kalau kita rasa pun macam ruginya. Okey, contohlah tadi kan haura ni kan. Contoh kan, tadi kan saya punya kereta haura. Lepas tu kan haura kata, tiba-tiba saya tengah guna kereta dia, haura kata, nanti bila awak tengah bawa kereta saya kan, nanti awak bawa kereta tu, awak calakan tepi dia tu. Awak calakan tepi dia tu kiri kanan. Guna pencarik, pencakar daun tu kan. Cala kiri kanan. Lepas tu ambil hammer, smashkan semua dia punya tingkap tu. Hatta kita rasa, biar betul. Nak buat macam tu ke? Kalau dia memang owner dia suruh buat, apa yang kita nak kena question kan? Memang haura adalah owner dia. Kita sebagai orang yang diberikan amanah, apa yang kita perlu buat? Kita perlu laksanakan je lah. So bila Allah kata pergi perang, kalau Allah kata berjihadlah kamu, kalau Allah kata ikut kan, Allah kata bagi harta kamu kepada aku, Allah kata bagi nyawa kepada aku, kita patut buat apa? Kita kena bagi walaupun kita rasa rugi. Tapi kita hanyalah manusia-manusia yang memegang amanah yang telah dipinjamkan Allah kepada kita. So kita kena bagi tanpa kita rasa berat kan. So it is very very heavy kan. Dahsyat kan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan syahadah kita ni kan. Setiap hari kita baca ni kan macam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tak ada perasaan apa-apa kan. Kita tak ada rasa macam sakit hati ke, macam rasa tak ada rasa, nak rasa happy pun tak ada, nak rasa berat pun tak ada, nak rasa apa-apa pun tak ada kan. Sedangkan ia adalah satu perkataan yang sangat hebat dan sangat memberi makna yang merubah kehidupan kan. Sebagaimana akad nikah kan.
Even kan kita ucapkan syahadah kita tu, kita pun tak nervous macam kita nak akad nikah kan. Kita perempuan mungkin kita tak rasa sangat kan. Tapi kalau kita tengok abang-abang kita ke, kalau kita tanya suami kita kan, nervous tak masa nak ucap akad nikah tu kan. Kan. Ada orang mungkin sampai tak tidur malam kan. Ada orang rehearsal berkali-kali kan. Untuk ucap aku terima nikahnya kan. Tapi kita ni kan, kita ni apakah perasaan yang kita ucapkan tu, apakah perasaan kita bila kita ucapkan satu perjanjian dengan Allah SWT setiap hari 9 kali kan. Mungkin kita terlalu kerap mengucapkannya sampai kita dah tak ada lagi perasaan berdebar-debar tu kan. Sedangkan tuntutan pada akad yang kita ucapkan pada Allah SWT tu sangat besar dan berat kan. Okay. So sekarang mungkin kita rasa macam okey, stresnya. Dengar ni makin lama makin stres, makin lama makin berat. Lepas tu makin lama makin macam stres kan, macam tak larat kan, macam pening macam mana ni kan. Tapi bestnya lagi kan, saya nak bawa semua orang untuk sama-sama kita buka Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-111. So kita fikirkan macam, so untunglah Allah cipta kita, lepas tu Allah minta segala-galanya kita kena bagi ke Allah kan. So macam seolah-olahnya macam untung ke Allah je lah semua, mana ada part yang kita untung. Tak, jawapan dia tak. Jawapan dia sebenarnya manusia tetap jadi manusia yang sangat beruntung lagi kan. So bayangkan tadi, kalau Haura tu tadi kan, saya pinjam kereta dia, lepas tu dia suruh smash kereta dia, carikan kereta dia, memang syakar, lepas tu macam hentam, langgar pokok kan. Lepas tu saya pun macam okey betul ke nak saya buat macam ni? Betul, saya memang nak awak buat macam ni. Lepas tu lepas kita dah langgar buat cari-cari kereta dia tu, dia pun macam terima kasih kerana ni. Okey, saya akan bagi awak lagi 10 biji kereta. So tapi Allah ni pula lagi hebat kan. Dia bukan setakat sekarang ni, nikmat yang dia bagi kita best tak? Nikmat tangan kita ni best tak? Best kan. Tangan kita ni sangat hebat kan. Kalau kita belajar kan, robot-robot pun tak boleh nak ada tangan macam kita kan. Sebab apa? Tangan kita ni betapa hebatnya dia boleh flip page buku tu kan. Dia boleh, kita buka Quran kan. Pernah tak ada orang buka Quran kan? Buka ataupun buku lah. Kalau kita buka buku kan, kita flip kan. Kertas ni kan tipis kan. Tapi manusia boleh kawal tangan dia dengan the exact force untuk buka sehelai page tanpa kita koyakkan dia. Hebatnya jari-jari kita ni kan. Allah telah ciptakan dia, customize dia secara baik sehingga mana kita boleh flip page tu tanpa kita boleh koyakkan page tu, the exact force. Sekarang ni macam robotic engineering semua, dia orang tak boleh nak buat benda ni. Dia orang tak boleh nak design finger punya movement yang dua jari kita di antara thumb dengan telunjuk kita ni untuk flip the page without being over exert the force that is applied to the page kan. So hebat kan. Kalau kita tengok mimik muka, kita boleh buat macam macam ni kan. Segala-gala mimik muka kita boleh buat kan. Tapi nak cipta satu robot yang boleh buat segala mimik muka yang ada pada seorang manusia, tak boleh buat kan. Kalau kita macam bayangkan sekarang kan, mungkin orang boleh clone kan, ada benda there is a such thing as cloning a human being kan. Tapi in the end, you can never create another human being which is macam maksudnya kita bukan which is unique by itself kan. Let's say lah, kalau you cipta clone kan, tapi you tak boleh nak bagi nyawa pun pada dia. Sebagaimana Allah telah memberi nyawa pada manusia tu kan. You tak boleh bagi roh pada dia kan. Sebagaimana Allah telah memberi roh kepada jasad kita. So, nak katanya kan, Allah bagi kita nikmat yang macam-macam best ni kan. Allah bagi kita mata yang boleh tengok macam-macam. Allah bagi kita lidah. Lidah ni kan, nampak tak dia? Lidah ni kan macam seketul je kan. Seketul daging je. Tapi lidah ni hebatnya dia kan, boleh merasa pelbagai rasa kan. Pahit, manis, betul boleh combine pula rasa macam-macam creamy lah apa benda kan. Sampai kita boleh create many beautiful creations of cooking kan. Kita boleh cipta pelbagai resepi, pelbagai makanan kerana lidah kita yang boleh merasa macam-macam ni kan. Hebatnya pinjaman yang telah Allah bagi kan. Untuk apa kan? Untuk bagi pada Allah balik. Lepas tu kita fikir, rugilah kat kita kalau macam tu. Tak, sebenarnya kita tak pernah rugi. Kalau kita buka surah At-Taubah tadi, harapnya semua orang dah buka. Kita buka kepada ayat 111 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah buka ke semua orang? Okay, surah At-Taubah. Right. Okay.
Surah At-Taubah ayat ke-111 sama-sama kita baca dan renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayuqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul aziz. Saya nak highlightkan pada ayat yang first part of the ayat yang bila mana Allah kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. So hebat kan. Sesungguhnya Allah SWT telah membeli daripada orang-orang muslimin, orang-orang mukmin kan, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga kepada mereka. Ya Allah, hebatlah Allah ni kan. Baiknya Allah ni dan betapa Allah ni maha kaya. Ghani sangat Allah ni, ghaniyun kan. Kerana apa? Kerana kita ni sebenarnya Allah ni meminjamkan kita. Lepas tu Allah minta balik barang dia. Allah bagi kita nyawa. So Allah kata bagi baliklah, bagi korbankan nyawa awak tu untuk aku kan. Lepas tu Allah bagi harta kat kita. Lepas tu Allah suruh infak kan. So maksudnya nak katanya Allah bagi pada kita nikmat ni, lepas tu Allah minta balik. Tapi Allah kata dengan memberikan kamu syurga kan. Innallaha ashtara minal mu'minin kan, bi anfusahum bi amwalahum bi anna lahumul jannah kan. Dengan memberi semula harga dia tu iaitu syurga kan. So bayangkan macam pelik kan. Macam pelik kan. So kita ni sebenarnya berjual beli dengan Allah ni lah jual beli yang paling untung kan. Kalau kita ni follow Allah nak apa, Allah nak suruh kita buat apa, Allah suruh bagi ni, bagi tu kan, Allah suruh minta ni. Tapi akhirnya Allah bagi kita apa? Syurga. Padahal Allah punya semua harta-harta ni. Kita ni Allah punya, nyawa kita ni Allah punya. Tapi Allah kata kalau kita bagi pada Allah dengan kadar yang Allah nak, dengan cara yang Allah nak, maka Allah bagi kita syurga kan. Tapi pelik tak kita ni kalau kita ni mengabdikan diri kepada bos kita, mengabdikan diri kepada sistem yang jahat kan. Pada akhirnya kita ni badan kita ni bagi kat dia orang, tapi kita ni tak dapat apa-apa kan, rugilah kan. Kalau dalam ni Syekh tu katalah kan, Syekh tu kata kan, pembeli-pembeli anda menyuruh anda bekerja dengan cara bertentangan dengan kehendak Allah kan. Lepas tu anda mengabdikan diri kepada mereka kan, mengabdikan diri kepada mereka dan menganggap mereka sebagai pemberi rezeki anda. Anda jual kepada mereka otak anda kan. Macam hari ni, hari-hari kita fikir macam mana kita nak kerja kan. Lepas tu kita guna kaki tangan kita nak pergi kerja. Lepas tu kita gunakan energi daripada tubuh kita ni untuk pergi kerja kan. Segala-galanya kita devote untuk siapa yang kita rasa kita nak devote life kita kepada. Kita macam okay, saya choose hari ni nak devote untuk kerja kan. Tapi pada akhirnya apa yang kita dapat kan? Pada akhirnya kita tak dapat apa-apa daripada tu kan. Kita langgar rules Allah, kita langgar apa yang Allah suruh, kita langgar apa yang Allah sayang kan. Hanya kerana kita rasa benda tu lagi best untuk dibuat kan. So apakah nasib, apakah balasan yang selayaknya kita dapat kan kalau kita buat macam tu. Jadi wallahu alam, sedikit sharing lah daripada malam ni. Dah pukul 10.05. Ada tak soalan? Tadi ada satu soalan, tapi ada tak soalan lain ataupun boleh tak kita nak buka kepada feedback dan juga kalau ada sesiapa nak share lah reflection dia pada malam. Satu dua ke reflection? Nak tulis ke?
Okey, sementara apa ni? Cu, boleh tak tolong pastekan semula soalan yang tadi tu? Sebabnya tadi restart balik Zoom. Okey, tak ada ke reflection? Bolehlah 1 2 ke, silakan. Hello, Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Saya lah Aura tadi. Haura yang meminjamkan kereta Lexus. Okey, terima kasih dah petik nama saya. Buat saya lebih insaf pula. Okey, so saya dah 2-3 kali dah join yang session ni. Dan saya rasa macam apa yang doktor bagi analogi tu macam sangat memberi macam memberi efek yang baik lah. Sebab kita selalu kaitkan macam apa yang berlaku sekarang dengan apa yang Allah buat kat kita. Contoh macam tadi tentang kereta kan. Macam contoh kereta tu pinjaman kan. Macam kita lah, diri kita pun, nyawa kita pun pinjaman kan. Jadi kita kena gunakan sebaiknya tu untuk Allah juga kan. Untuk Allah, untuk dapatkan syurga Allah kan. Untuk Allah, Rasulullah. Lepas tu, dan saya rasa macam antara yang saya dapat juga ialah macam kita macam lebih bersyukur macam dan berdamai dengan takdir. Sebab kadang-kadang macam ada macam mungkin sesetengah orang mungkin dia ada macam dia konflik ke, macam dia bandingkan diri dia dengan orang lain. Contoh macam kenapa orang tu dapat lebih, kenapa orang yang dapat lebih kan. Sedangkan mungkin kita tak sedar yang sebenarnya kita hidup kat dunia ni pun pinjaman. Jadi apa yang Allah bagi kat kita tu, yang tertulis kat kita tu, itulah suratan yang terindah. Jadi kita just follow je apa yang Allah bagi, tak ada kat kita tu, follow. Dan kita macam Ustaz Fahrul pernah kata, kita berdamai dengan takdir. Macam kita bersyukur, kita menerima kita seadanya, jadi kita akan lebih rasa lapang dada. Itu macam refleksi saya lah, selain kita rasa lebih bersyukur kan. Terima kasih lah sebab kereta tu mahal lah Lexus. InsyaAllah. Okay, itu je. Terima kasih. Barakallahu fiik sebab share. Okey, ada lagi tak nak share? Tim. Okey, silakan. Okay. Malam ni, yang first part, yang pertama kan pasal syahadah Muhammadur Rasulullah. So, ni my reflection lah. So, sebelum ni dia macam, bila sebut pasal Rasulullah tu dia macam tak dulu macam Maulidur Rasul ke apa ke kan, macam biasa je Maulidur Rasul, orang berarak apa semua kan. So macam apa tu sebenarnya kan. So baru rasa macam sebenarnya kita tak kenal pun, kita lah, macam saya tak kenal pun Nabi Muhammad tu. So saya bila kita belajar mengenai apa macam dia punya biografi, dia punya sejarah, barulah rasa macam macam wow, itu Nabi Muhammad. Baru macam wow, agungnya dia, macam bestnya pasal Nabi Muhammad tu. Tapi sebab saya tak macam baca tu kurang sikit. So saya dengar dia ada masa yang Mufti Meng dia ada buat YouTube masa bulan Ramadan, dia ada 29 hari. So yang dia cerita pun sangat detail. So saya rasa macam bestnya pasal Nabi Muhammad tu. So bila baca buku balik and bila Alak share ke apa-apa, dia macam match dengan tu. So rasa bagus untuk kita tahu pasal Nabi Muhammad, baru kita macam boleh nak macam bila orang kata kita sayang Nabi Muhammad, tapi macam mana sayang tu dengan Nabi Muhammad. Okey, barakallahu fiik. Okay, ada lagi yang nak share apa-apa? Okay, saya bacakan sikit lah daripada feedback daripada YouTube dan juga yang bertulis. So ada yang cakap best sangat malam ni, rasa macam tertampar dengan 4 tour guide kita di atas dunia adalah Quran dan Sunnah. Sebab sekarang rasa macam Islam kita ambil ni separuh-separuh je, bukan the whole ikut guide daripada Allah. Sepatutnya Islam ni kita ambil sepenuhnya ikut apa yang Allah nak. Barakallahu fiik kepada yang tulis. Kemudian ada soalan sebelum saya jawab soalan ni, kejap Alhamdulillah malam ni
dapat diingatkan balik tentang tujuan hidup, tentang kasih sayang Allah kepada kita dan tentang teladan kita. Kemudian ada juga yang cakap Alhamdulillah rasa terkesan dengan analogi tour guide dan pinjam kereta. Lepas tu rasa seronok sangat bila baca balik surah Taubah ayat 111. Baik betul Allah nak berjual beli dengan kita sedangkan yang dia beli tu pun daripada dia juga. Macam kita ni tak bagi apa-apa, just kena follow apa yang semua disuruh. Betul. Sebenarnya sangat best kan. Macam padahal Allah punya tapi Allah bagi kita syurga. Hebat kan. Sangat kaya kan Allah ni. Jadi saya nak jawab soalan ni sebelum kita akhiri sesi pada malam ni lah. So ada dua soalan. Maybe ni out of topic sikit, macam mana nak bagi penerangan mudah untuk kanak-kanak tadika yang tanya pasal Nabi. Nabi tu apa? Nabi ni siapa? Kenapa kena ikut Nabi? Okey. Jadi sebenarnya panjang kalau kita nak huraikan jawapan tentang yang ni. Cumanya kanak-kanak ni kita sebenarnya ada satu buku yang berdua jilid. Nanti sebab saya kat rumah ni saya tak ada buku tersebut. Nanti kita boleh share lah buku ni. Tajuk dia Tarbiyatul Aulad, macam mana kita ni mentarbiah anak-anak lah, mengikut acuan Islam kan. Tapi secara simpelnya yang saya pernah baca tu, kita kanak-kanak ni minda dia orang straight dan sebenarnya dia orang ni adalah manusia-manusia yang paling simple yang boleh absorb dengan banyak kan semua benda kan. Masa dia orang kecil lagi dia orang boleh absorb semua benda kan. Macam kalau kita, kenapa kalau perasan tak kita masih ingat lagi lagu Nabi lagu 25 Nabi 25 Rasul tu yang lagu Raihan tu kan. Nak katanya kepala otak kanak-kanak ni dia akan absorb every single thing yang dia dapat masa dia kecil-kecil. So kena hati-hati sebenarnya kan. Masa kecil-kecil ni lah kena cerita pasal Nabi-Nabi kan. Sebenarnya banyak kan dalam YouTube, dalam buku kan, banyak sangat cerita pasal Nabi-Nabi. Cuma sekarang ni masalah dia adalah kita bagi akses kepada kanak-kanak yang tak reti apa-apa. Kanak-kanak ni dia tak ada akal lagi kan. Jadi kita kena ajar dia, kena guide dia. Cerita pasal Nabi, kemudian apa yang kita boleh ajar. Macam saya tertariklah dengan satu akhwat ni, satu sister kita kan. Dia ajar anak dia tentang Nabi-Nabi kan. Contohnya bila dia nak cakap ke anak dia, dia dah cerita pasal Nabi Yunus contohnya kan. Yang marah pada kaum dia. Lepas tu dia berputus asa. Lepas tu dia pergi lari. Lepas tu dia kena telan dengan ikan kan. So best lah bila dia cakap dengan anak dia, kenapa marah-marah ni? Kalau marah-marah ni nanti kenapa macam Nabi Yunus kena telan ikan contohnya. Maksudnya kita cerita lepas tu kita ada application dia dalam hidup anak-anak kan. Macam contohnya kalau macam anak-anak kita tak sabar, lepas tu kita cakap mana boleh tak sabar kan, Nabi ajar kita. Kita kena banyak mention instead of kita marah-marah dia orang tanpa kita mendidik dia. Itu salah satu contoh lah. Kalau nak detail lagi panjang nak jawab. Nanti mungkin kita boleh buat satu sesi khas lah. Dengan kita boleh import lah ibu-ibu yang yang sedang train anak-anak dia yang masih kecil kan. Kalau boleh, kalau berminat boleh baca juga Facebook daripada Sister Fariha dia banyak cerita. Kami ada lagi beberapa sister. Nanti saya sharekan link beberapa sister yang share macam mana dia mendidik anak-anak dengan acuan Al-Quran dan kisah-kisah daripada Rasul dan Nabi-Nabi pada kehidupan seharian anak-anak dia orang yang masih kecil lagi. InsyaAllah yang tu saya akan sharekan lah. Ada siapa tengah cakap apa ke? Bella tengah cakap apa? Okey, tak apa. Alright. Soalan kedua adalah kenapa saya macam bosan, mengantuk dengan benda-benda pasal macam ni? Ini tanda hati saya mati ke? Tapi kalau dengar benda-benda hiburan, saya mampu berjaga berjam-jam. Masya Allah. Okey, soalan ni soalan yang sangat bagus dan sebenarnya benda ni menguji semua orang. Bukan awak seorang je yang rasa macam tu. So sebenarnya nak katanya, kalau kita bayangkanlah kan, kalaulah Allah jadikan benda-benda macam ni senang, mestilah semua orang nak ikut Allah kan, betul tak? Kalaulah Islam ni senang nak dibuat, mesti semua orang ikut Islam. Kalaulah Islam ni senang nak dilaksanakan, senang nak diikut kan, mesti semua orang nak buat kan. Tapi
Kenapa? Kenapa Islam ni susah kan? Susah nak buat lah kan pada pandangan kita. Sebab apa? Sebab kita ni kena bermujahadah nak buat kan. Lepas tu dalam diri kita ni kan nak buat Islam ni, kalau Syekh Al-Tantawi kan, dia kata dalam buku dia kata kenapa kita rasa susah dan struggle bila nak buat nak laksanakan apa yang Allah suruh ni, seolah-olahnya dia bagi analogi macam kita ni nak tolak batu besar naik atas gunung. Kenapa nak tolak batu besar atas gunung, kita ada satu benda je, iaitu effort kita untuk tolak batu tu ke atas kan. Tapi nak push batu tu ke bawah ada dua benda, iaitu gravity dan juga berat batu tu sendiri, betul tak? So sama juga bila kita nak laksanakan apa Allah suruh, kita ada satu benda je, iaitu keimanan kita kepada Allah SWT. Tapi bila kita nak buat ni, ada dua benda yang pull kita. Yang pertama nafsu kita, yang kedua adalah syaitan. Tapi Allah telah janjikan apa kan, bila syaitan kata aku pasti akan menyesatkan orang-orang yang selepas ni kan anak cucu Nabi Adam kan, tapi Allah kata apa, buatlah apa yang kau nak buat kan, tapi nescaya antara mereka yang bersabar tidak akan berjaya engkau sesatkan sampai bila-bila. So apa yang kita kena buat, teruskan bersabar, teruskan bermujahadah, teruskan fight kan, sampai kita betul-betul boleh rasa kemanisan untuk kita sentiasa berjuang dan berjihad untuk melawan nafsu kita dan melawan syaitan ni. So nature lah tu nak rasa mengantuk, nak rasa boring kan. Tapi bolehlah kan macam cadangkan kan benda-benda supaya kita boleh buat sesi ni jadi lebih menarik. Gitu. Okay. So insya-Allah itu saja pada malam ni. Kita serahkan kembalilah kepada MC kita. Aku qauli hadza wa nastaghfirullah wa li wa lakum. Minta maaf ya sister semua salah silap. Okay, Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita tutup, saya nak share satu surah daripada Al-Quran. Page yang paling terakhir, surah yang paling pertama. Surah Al-Ikhlas. Okay. Macam susah pula bunyi dia nak, tapi surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, yang tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setaraf dengannya. Sadaqallahul Azim. So surah, kalau bagi saya personally, surah Al-Ikhlas ni lah sum up kepada malam ni. Macam mana pengabdian diri kita kepada Allah. Dan selayaknya Allah lah yang paling layak kita submit kepada Allah. Dan kita, macam mana, segala pinjaman yang kita ada, selayaknya Allah juga yang memegangnya. Dan bila Allah minta sesuatu tu, kita bagi balik yang dekat Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat kita kan. Okay, so sebelum kita akhirkan sesi kita, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.